Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita sambung lagi bahagian ketiga, soalan nombor 8. Diagram 8.1 shows a permanent magnet. Okay, ada magnet kekal inside a bicycle dynamo rotating at high speed. Okay, ni dynamonya. Okay, bahagian depan dynamo ni berputar, menyebabkan magnet itu juga berputar. Berlakunya pemotongan medan magnet oleh coil di sini, maka menghasilkan induced current. Okay, daripada terhasilnya induced current itu menyebabkan lampu di sini menyala. Itu secara ringkas bagaimana dynamo beroperasi dan menyebabkan bulb menyala. Okay, A1, state the energy changes that take place at the dynamo. Okay, dekat dynamo tu apakah perubahan tenaga daripada tenaga apa kepada tenaga apa. So because of this action here involve movement, so it is kinetic energy here. Kinetic energy. Okay. And then this kinetic energy converted, okay, berubah kepada, kita pakai tanda anak panah ke kanan, menunjukkan perubahan tenaga lah, daripada tenaga kinetik kemudian kepada tenaga apa. Okay, of course lampu menyala, tenaga elektrik lah, electrical energy. Electrical energy. Right. Nombor 2, state the physics concept involved. Apakah konsep yang terlibat dalam operasi yang berlaku dalam rajah 8.1 ni. Okay, yang ni bermula daripada konsep magnet, magnet, kemudian berlakunya pemotongan medan magnet, okay, dan menghasilkan elektrik. Okay, dan arus elektrik lah, arus elektrik. So we are using magnet, which is magnet. Okay, then kita producekan elektrik, means it is electromagnetic. Okay, kita menghasilkan elektrik daripada medan magnet. Okay, sambungan kepada konsep ni adalah electromagnetic induction. So hasil daripada pemotongan medan magnet maka menghasilkan suatu jenis arus dipanggil sebagai induced current. Okay, dia bukan conventional current yang mana keluar daripada bateri, tetapi kita tak pakai pun sebiji bateri kat sini. Okay, walau sebiji bateri pun kita tak pakai, tapi kita still boleh menghasilkan arus. Arus itu namanya arus aruhan, induced current. Alright. B, diagram shows a girl cycling at night. Okay, the bicycle's lamp a bit dim. Ini masalah dia. Lampu itu, dia ada lampu dekat basikal tu sedikit malap. Although the girl is cycling faster, ataupun walaupun perempuan di dalam rajah ni kayuh basikalnya dengan pantas, dengan laju, tapi masih lagi lampu itu malap. So kerja awak adalah to modify or to give suggestion that needs to be done to the dynamo to increase the brightness of the bulb. Increase the brightness of the bulb. So in a way, awak sepatutnya menerangkan how do this girl in diagram 8.2 here can modify the dynamo, or in this case magnet dia, number of turns-nya, dan juga material of the wire yang digunakan tu, supaya to increase the induced current. Okay, so your main goal is to give suggestion so that the induced current will be increased. Okay, will be increased. Now magnet yang digunakan, sentiasalah pelajar gunakan perkataan strong magnet.
Apa maksud strong magnet? A magnet that is strong have lots of magnetic fields line. Magnet tu, kalau lah soalan bagi awak lukisan kan, dan dia comparekan dua magnet. Satu magnet, let's say dia lukiskan macam ni. Okay, satu magnet lagi macam ni. Magnet A and magnet B. Okay, if you were to compare the strength of magnet A to magnet B, so magnet A is stronger than magnet B. Why? Because it have more magnetic field line. Dia ada banyak garis-garis medan magnet. Itu menandakan magnet tersebut adalah magnet yang kuat. Okay, so apa tujuannya? Kenapa medan magnet ataupun kenapa magnet yang digunakan tu perlu magnet yang kuat? Okay, jawapannya adalah terus kepada kehendak soalan. Okay, ataupun awak boleh terangkan dulu, because strong magnet have more magnetic field lines, so the cutting, sekejap ya tulisan, cutting of magnetic field increase. Okay, cutting of magnetic field increase, ataupun the increase the induced, akhirnya akan meningkatkan arus aruhan, increase the induced current. Okay, nombor 2, number of turns of the coil. Number of turn of the coil. Coil dia kat sini ya. Kita nak lilit banyak ke nak lilit sikit je? Okay, so of course kita akan gunakan more number of turns lah. Okay, pakai perkataan more pun boleh, pakai perkataan increase pun boleh. Lebih sesuai more lah kan. Okay, and the reason will be the same, because to make sure to increase cutting of magnetic field to produce more induced current. Okay, sama je lah reason dia. Okay, last one, material of the coil wire. Wire itself, the wire itself nak pakai material jenis apa? Awak boleh suggest copper copper, because copper have small ataupun low resistance. So bila rintangan di dalam copper kecil, maka arus yang boleh melepasinya jadi lebih besar. Bila arus lebih besar, maka lampu akan jadi lebih cerah. Okey, sedikit peringatan, bila reason pastikan mengandungi konsep fizik sekurang-kurangnya, ataupun mestilah merujuk kepada kehendak soalan. Okey, contohlah awak pilih sini B3, contoh yang salah ni, awak pilih copper. Okey, copper dapat satu markah pula, satu markah dah. Kemudian dekat reason awak pun tulis kerana copper senang didapati, kerana copper adalah murah, kerana copper digunakan dalam sistem pendawaian. Macam tu. Semua yang saya sebut tadi 3 tu semuanya betul, tapi tidak tepat, kerana tidak merujuk kepada kehendak soalan. Jadi awak pilih copper, kena fikir sebab apa awak pilih copper, berdasarkan kepada goal, awak punya aim of the question. Aim of the question. Okay, next, C. Yang ni mungkin susah sikit sebab saya tak applykan kamera. Nanti boleh rujuk dengan saya. Kalau pelajar saya MSN Lenggong, boleh jumpa saya. Kalau pelajar sekolah lain, boleh rujuk cikgu awak ya. Saya terang apa yang mampulah. Sebabnya yang ni tak ada kamera, awak tak boleh tengok tangan saya pun nak aplikasikan macam mana. Okay, soalan ni adalah, it shows a current
induced when the U-shaped iron core is moved upward. Nah, kalau dalam eksperimen kan, kita boleh gerakkan sama ada gunakan wire untuk memotong medan magnet di sini, ataupun kita menggerakkan iron core, ataupun dalam kes ni kita gerakkan teras besi ni ke atas dan ke bawah. Yang mana-mana satu lah, kita tak boleh gerakkan dua-dua sebab nanti tak ada relative motion. So dalam kes ni kita menggerakkan the iron core upwards. So untuk galvanometer deflect, mesti ada arus dalam ni, baru galvanometer akan deflect. Okay, soalan minta apa? Mark at the diagram 8.3 the direction of current flow in the conductor. Okay, first thing first, yang ni bukan magnet. This is iron core. Untuk menghasilkan arus di dalam konduktor ini, this iron core here should act as a magnet. Mestilah menjadi magnet. Barulah ada medan magnet dan boleh potong, boleh dipotong oleh konduktor di sini supaya menghasilkan induced current. Saya ulang sini walaupun bentuk dia macam magnet, bentuk U, tapi ni bukan magnet. Ni adalah iron core, U-shape iron core, besi, teras besi biasa, belum jadi magnet. So untuk menjadi magnet, sebab itulah kita letakkan bateri, dry cell, kemudian kita coil dia, kita lilitkannya pada teras besi sebelah kiri supaya menjadi magnet. So now here's the positive terminal and down here is negative terminal. Current akan keluar ikut atas, ikut terminal positif. Lalu pergi ke sebelah kanan, pergi di belakang, kemudian pusing ke depan, ke kiri, ke kiri, ke kiri, kemudian melengkapkan litar. Okey, yang lain semua saya akan padam. Saya akan tinggalkan arus di iron core ni sahaja supaya awak tak keliru. Saya nak cerita proses macam mana awak dapat north dengan south dia. Okay, ready? Saya padam yang ni. Alright. Okay, bila awak dapat tahu current flow in a solenoid, awak akan gunakan right hand grip rule. Hukum genggaman tangan kanan. Macam mana nak guna? Awak grip tangan kanan awak tu, ibu jari buat keluar. Yang ni jari baki dia. All 4 fingers are gripping in a position of gripping. Macam tu. Okay, pastikan awak boleh nampak kuku awak. Tu kuku awak. Pastikan awak boleh nampak kuku awak. Macam tu. Okay, kemudian pastikan keempat-empat jari yang awak genggam tu menunjukkan ke arah kiri. Okey, ke arah kiri. So awak akan dapat ibu jari awak upside down. Ibu jari awak akan duduk ke bawah. Macam mana saya nak lukis macam tu. Okey, sekejap saya lukis. Nanti ibu jari awak duduk bawah. Lepas tu dia macam ni. Ni kuku. Pastikan awak nampak kuku dan kuku tu menghadap awak lah. Baru betul aplikasi dia. Okay. So by using right hand grip rule, you know that your thumb is pointing to the north and the other way around, di bahagian bawah tapak tangan awak ni adalah south. Now you will be applying the poles here into the diagram. Awak akan tulis semula kutub yang awak dapat tu pada diagram. So saya tulis semula, up here will be south, down here will be north. Macam tu. Okey, untuk dapat arah arus di dalam konduktor, awak akan pakai Fleming right
hand rule. Okey, kenapa right? Kerana dalam ni tak ada bateri, awak akan menghasilkan arus, bukan awak guna arus kan. Fleming right kan, betul lah. Sekarang saya pula cakap silap ni. Fleming left. Left ke right? Dah confused dah. Sekejap. Kejap ya, 1 minute. Down. So the conductor is going down. Betul, right lah. Okay, so Fleming right hand rule, your thumb will be pointing down. Kenapa your thumb is pointing down? Because the motion is going down. This conductor, dia punya motion adalah ke bawah. Okay, motion ke bawah. Sebab bila iron core bergerak ke atas, seolah-olah conductor ni bergerak ke bawah lah. Okay, kemudian your second finger, jari telunjuk tu, second finger is towards south. Okay, jadi ni buat ibu jari awak ke bawah. Okay, ibu jari awak ke bawah, jari telunjuk awak ke kiri. Dalam kes ni ke kiri lah, south. So awak dapati bahawa your middle finger atau jari ketiga awak, jari hantu awak tu menunjukkan ke arah sana. So labelkan arus macam tu lah. Okay, mungkin confused sikit lah sebabnya tak ada kamera lah. Awak nak tengok saya buat guna tangan ni sedikit susah lah, sedikit terganggu. So boleh rujuk cikgu awak soalan ni, boleh rujuk. Kalau pelajar Malaysia Selenggung boleh jumpa saya lah, tunjuk soalan ni. Okay, saya boleh tunjuk semula lah macam mana awak nak aplikasikan right hand grip rule dan juga Fleming right hand rule. Okay, selesai soalan tadi. Kita terus kepada this is soalan nombor 9. Okay, saya terus kepada bahagian esei. Jadual menunjukkan ciri-ciri thermal cooker, periuk terma. Okay, dia bagi 4 pilihan lah, 4 periuk terma, PQRS. Soalannya apa? You are required to determine the most suitable thermal cooker that can be used to keep the food warm. Keep the food warm for a few hours. Yang tu kehendak soalan. So highlight dekat situ. Highlight so, reason awak semuanya mesti berpandukan kepada kehendak soalan, bukan reason-reason yang mencapah lah. Jangan pakai reason yang mungkin betul tapi tidak menjawab soalan. Alright, so pilih satu saja. Terus kepada jawapan. Jawapannya adalah R. Jadi kita cerita pasal ciri-ciri R dan reason R sahaja. So pertama, bahan yang kita pilih adalah stainless steel. Stainless steel, because stainless steel does not rust easily, tidak mudah berkarat. Okay, tidak mudah berkarat. Kedua, shiny paint. Shiny paint dekat mana? Inner layer of the inner pot. Okay, bahagian dalam periuk tu mestilah dicat dengan cat yang berkilat. Okay, cat yang berkilat, because to reflect the heat better and make the food cook faster. So yang pentingnya, lebih penting lagi adalah to reflect the heat. Okay, to be able to reflect the heat better. Ketiga, the material outside, a material used for the outer pot, bahagian luar lah, adalah plastik, kerana plastik adalah penebat haba yang baik, good insulator, good heat insulator.
Sebab bahagian luar tu mungkin kita nak pegang, kita nak nak handle dia, nak bawa dia merata-rata. So kita pakai konduktor yang lemah ataupun penebat haba yang baik. Idea one lah. And last one, ruang S. Ruang S tu di mana? Kalau tengok gambar, gambar saya tak ambil pula. Ruang S ni ruang di antara periuk. Ni periuk dia. Ni periuk, ni bahagian luar. Lepas tu ni bahagian dalam. Macam tu. So ada ruang in between lapisan luar dengan lapisan dalam, dia ada satu ruang kosong. Dan ruang kosong tu mestilah tidak ada udara, vacuum, because to avoid the heat loss, menghalang kehilangan haba ke persekitaran. Jadi bila haba kita bekalkan di dalam inner pot ni tidak bersentuhan dengan surroundings, maka haba tu tidak dipindahkan secara terus kepada persekitaran. So the food will keep warm for few hours. Bagi menjawab soalan ni lah, kehendak ni. Kemudian nyatakan semula pilihan anda. So R is the best. So I choose R because bla 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 lah. Okay, because bla 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 bla. Okay, jadi awak kena nyatakan semula the characteristic dia lah. Okay, teruskan. Soalan D ada pengiraan 9D ada pengiraan. 750 gram jisim pada suhu negatif 3 diletakkan dalam gelas. Ini ais awalnya ais lah. Okay, bayangkan kita ada satu ais, suhu dia negatif 3, diletakkan di dalam gelas, dibiarkan mencair pada suhu 30 darjah Celsius. Alright. Lakarkan graf suhu masa bagi proses ais yang mencair itu. Okay, kita buat paksi. Okay, graf tu graf apa? Temperature / degree Celsius, kemudian against time T/second. Okey, paksi dah siap. Okey, soalan suruh lakarkan graf suhu. Okey, mula-mula suhunya negatif 3. So negatif 3 kat bawah ni lah. Negatif 3, suhu akan meningkat sehingga kosong. Kenapa meningkat sehingga kosong? Dah suhu, dah ais tu cair kan, sehingga kosong. Jadi daripada kosong tu lama dia akan stay lama. Ada satu tempoh masa yang suhu tersebut akan kekal, barulah suhu akan meningkat semula. Ke berapa? Kepada 30 darjah Celsius. Tak payah darjah kat situ, sorry situ tak perlu darjah lah, sebab kita dah label paksi dia tadi. Okey. Okey, siap lah. So dekat sini saja kita boleh nampak dah bahawa berlakunya 3 jenis ataupun 3 bahagian haba. Ada Q1, Q2, Q3. Daripada ais yang bersuhu negatif 3 dan akhirnya menjadi air pada suhu 30 darjah, ada 3 haba yang terlibat. Okey, haba yang pertama ni melibatkan perubahan suhu. Q1 melibatkan perubahan suhu. So this is known as specific heat capacity. Kalau kita nak cari dia, kita akan pakai MC delta theta sebab ada perubahan suhu kan. Q2 tidak melibatkan perubahan suhu. Ini dipanggil specific latent heat. So kalau kita nak kira, kita akan pakai M darab dengan L. Formula dia dah tak ada delta theta sebab tidak ada perubahan suhu, ada M dengan L sahaja. Q3 melibatkan perubahan suhu. Jadi this is also specific heat capacity.
Kalau kita nak cari nanti, kita pakai MC delta theta, juga ada perubahan suhu lagi. Itu secara ringkas lah bagaimana lakaran proses ais itu mencair dan haba-haba yang terlibat. So, dalam soalan yang seterusnya, soalan 2, calculate the quantity of heat gain by the melting ice. Dia kata kirakan jumlah haba yang diterima oleh ais. Maksudnya awak kena cari nilai Q1 tambah Q2 tambah Q3 lah, jumlah haba semua sekali daripada ais menjadi air suhu 30. Okey, ada maklumat-maklumat diberi kat sini lah. So kita terus buat jumlah haba sama dengan Q yang pertama, Q1 adalah MC delta theta. Kita ambil sini dulu, kita tulis MC delta theta tambah dengan M2 iaitu ML, dan tambah dengan Q3 iaitu MC delta theta. Ingat ya, walaupun kat sini ada 2 kali MC delta theta, tapi yang pertama ni adalah untuk dalam keadaan ais. Okey. Yang kedua ni adalah dalam keadaan water. Okey, kita masukkan nilai. Jisimnya 750, tapi pelajar tukar. Jangan lupa jisim mesti tukar dalam kg, 0.75 kg. So 0.75 darab dengan C. Okey, C dekat sini adalah C of ice. C of ice, the specific heat capacity of ice is 2100. Bukan 4200 4200 untuk air. So 2100 darab dengan perubahan suhu. Tengok balik tadi, berapa perubahan suhu? Suhu akhir kosong, suhu awal -3. So kosong tolak -3 dapat 3. So 3, kita ganti 3 dekat situ, tambah 0.75, sekali lagi massnya, darab dengan L. L adalah latent heat of fusion of ice. Ini nilai dia 3.34 darab 10 kuasa 5. Okey, sambungan tambah dengan mass sekali lagi 0.75 darab dengan kali ni 4200, nilai C nya ni untuk water, yang ni untuk ice. 4200 darab dengan perubahan suhu. Bukan 3 perubahan suhu, tengok balik pada graf. Jadi suhu akhir 30, suhu awal kosong. 30 tolak kosong dapat 30. So ganti 30 di sini. Okey. So tekan kalkulator semua sekali. Hati-hati. Kita akan dapat 34975 joule. Okey, ingat ya, jawapan tanpa unit menyebabkan awak kehilangan markah akhir. Jadi hati-hatilah. Hati-hati bila tenaga, semua jenis tenaga, tenaga kinetik ke, tenaga keupayaan ke, tenaga haba ke, semuanya dalam joule, unit joule. Okey, soalan 10, soalan esei dia. This is a hydrometer used for measuring the relative density of liquids based on the concept of buoyancy. So kita selamlah hydrometer ni katalah ke dalam susu, contoh kemudian dia akan tenggelam. Contohnya tenggelamnya sampai sini, maka kita baca density of the milk according to the scale here, according to the level of water ataupun level of the immersed of the hydrometer. Dia tenggelam banyak mana, kita baca dekat scale. So itulah dia bacaan ketumpatan untuk
liquid tersebut. Nah, ni contoh lah. Okay, so it consists of a sealed hollow glass tube with a wider bulb for buoyancy. So yang ni dia ada buoyancy, bulb ni ada udara supaya boleh terapung. A ballast bulb as a weight for stability. Yang ni untuk kekal terapung dalam keadaan menegak. And a narrow stem with a scale for measuring. Yang ni dia punya stem dia ni dengan skala supaya dapat menentukan bacaan ketumpatan tu. Ni just cerita berkenaan dengan hydrometer dan ciri-cirinya lah, sifat-sifat dia. Kemudian awak diberi 4 pilihan PQRS. Nak pilih yang mana? Berdasarkan apa? Explain the suitability of each characteristic listed and determine which hydrometer should be chosen. Okay, so tujuannya adalah tak lain tak bukan menentukan the best hydrometer lah. Sebab fungsi hydrometer adalah mengukur ketumpatan cecair. So mana yang paling terbaik? The answer will be R. Jawapannya adalah R. Jadi kita pilih dan ceritakan berkenaan dengan ciri-ciri R berserta dengan reasonnya. Kenapa kita pilih bahan kaca? Kerana kaca dapat menahan hakisan. Okay, kalau kita nak mengukur ketumpatan asid kuat atau alkali kuat contohnya, kalau kita pakai bahan lain, maka boleh melebur ataupun terhakis. So to prevent it from corrodes ataupun broken lah, boleh juga. Okay, kedua, panjang, the length of the scale is 8 cm. So ingat sini, bila ada nombor jangan tulis nombor, gunakan perkataan perbandingan panjang lah. Sebab 6, 7, 8, 5. So kita nak pilih yang paling panjang, longer ataupun long. Okay, to get more scale and get more reading. Kalau kita ada banyak skala dan skala kita itu panjang dia tu lebih panjang, maka kita boleh ukur banyak range of densities of liquid. Kalau pendek je, nanti density yang lebih tinggi kita tak dapat baca lah, which is ineffective, tak bagus, tidak efektif. Ketiga, sama juga, ni nombor ni. So kalau 7.2, 5.5, 4.0, so this is bigger. Okay, bigger volume of buoyancy, because to make sure more buoyant force. Okay, daya apungan yang cukup dari cecair berketumpatan rendah. Okay, jadi kalau kita pakai isi padu bola yang kecil saja, dia akan tenggelam, dan sebahagian besar daripada density tu kita tidak dapat baca dengan baik lah. Nanti dia tenggelam lebih sampai tak dapat baca, ataupun dia tenggelam sikit sangat sampai tak dapat baca. Contoh je begitulah. Last one adalah bahan isi berbola apungan, material to fill the buoyancy bulb. Ini kat sini kita nak pakai material apa, dia tanya. Okay, so the answer will be plumbum, because plumbum have high density. Tidak mengambil banyak ruang, terapung dengan tegak dan stabil. Stability for stability. So I choose R because it is made from glass and have long length of scale. It have more volume of buoyancy bulb and have plumbum as a material to fill the buoyancy bulb. Macam tu cara awak susun ayat. Untuk markah terakhir, tulis semula ciri-ciri yang awak pilih tu. Okay, tak perlu tulis reason dia lah, tulis ciri sahaja. Okay, last one, soalan 11 adalah soalan modification, essay modification. Diagram shows the structure of rear reflector of a bicycle created by student. Okay, ni letak kat belakang basikal tu, pemantul di belakang tu. Dia tak ada lampu, dia cuma memantulkan. Jadi bila ada cahaya di belakang kereta ke lalu belakang basikal tu, cahaya tu akan dipantulkan semula kepada orang yang memandu kereta di belakang tu. Dipanggil reflektor lah.
The reflector consists of prism which have the critical angle of 42. Tulis mula kat sini C sama dengan 42 darjah. Mana tahu penting maklumat ni. Okay, manalah kita tahu. Mestilah kan, kenapa dia mention kalau benda tu tak penting kan. Mungkinlah kemungkinan besarnya akan digunakan semula dalam reason nanti. So baca balik, baca semua. You are assigned to give suggestions on the characteristic of the reflector. So awak nak buat pengubahsuaian, modifikasi pada reflektor ini. Okay, berdasarkan apa? So that it can be used to reflect high intensity of light, supaya boleh memantulkan cahaya dalam intensity atau keamatan yang lebih tinggi. So dia nak dia reflect banyak, lebih lagi. Okay, lebih berkesan lagi reflection tu. Okay, so state and explain your suggestion based on the following aspect. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat dan kelima. So setiap pada satu ni awak nyatakan modifikasi apa awak nak buat. Lepas tu awak tambah dengan reason. Kita terus kepada jawapan. Okay, yang pertama adalah the angle of prism used. Angle of prism mestilah bersangkutan ataupun berkait dengan critical angle. Okay, critical angle-nya adalah 42. Okay, the angle of prism must be 45. Okay, 45 ataupun ni dipanggil prism 45 sebab dia ada right angle triangle ni. Maksud penyataan 45, 90, 45 adalah prism yang macam ni. Dia ada satu sudut 90, dua lagi adalah 45 and 45. Itu maksud dia. Ni 45, 90, 45. Kenapa perlu 45? Kerana mengikut soalan, the critical angle of this prism is 42. Okay, kenapa kita pilih prism 45, 90, 45? Kerana our incident angle should be greater than critical angle. Dalam kes ni kalau kita pilih prism 45, biasanya our I will be 45. Our C is now already 42. So bila kita ikut rule I lebih besar dari C, berlakulah pantulan dalam penuh to make sure total internal reflection to occur. Barulah cahaya yang masuk di sini terpantul di dalam prism dan keluar semula ke mata pemerhati. Baru pemerhati tu boleh nampak cahaya tu. Kalau prism yang bukan seperti mana kita pilih ni, mungkin cahaya itu tidak dipantul semula ataupun terbias di dalam cover ni, which is not good. Okay, which is not good. Yang kedua, material of the prism. Kita akan pakai kaca, of course, because to allow more light to pass through. Yang ketiga, cover, kalis air ataupun water resistant, because to make sure the water does not come into the prism, enters the prism. Number 4 is the how many prism yang awak nak guna. More than one. Lagi banyak lagi bagus lah. Okay, more than one, to make sure more light will be reflected. Lagi banyak cahaya dipantul, lebih tinggilah intensity of light yang terhasil. Dan last one, terakhir, position of the reflector must be higher. Reflector ni tak boleh letak dekat bawah sangat, letak di tempat tinggi. Okay, sedikit tinggi, because it is easily visible and not block. Tak guna kalau kita pakai reflector tapi kita letak di, contohnya letak di belakang tayar contohnya, tak bagus lah. So kalau I would say, kalau basikal lah, I would say tempat terbaik adalah pada saddle. Tu saddle ni tempat duduk dia tu kan. Di bawah tempat duduk tu dia ada seat post, dekat situ the highest, ataupun di belakang sinilah. Okay, dekat seat post ataupun dekat saddle. Nak atas lagi tak ada lah kan. Biasanya kalau nak atas lagi dekat belakang helmet lah. Ada orang pakai macam reflector dekat belakang helmet tu, tapi tidak
apa dia panggil ni, tidak sesuai lah kan. Tidak sesuai lah pula, takkan pakai reflektor nak screw ke mana kan. Okay. So yang sekarang punya dia tak pakai, mungkin tak pakai screw dah lah. Yang basikal sekarang pun tak pakai reflektor. Kalau awak road bike ataupun awak ride malam-malam kan, kita pakai LED light lah, yang blinking LED light. Yang tu tidak ada kena-mengena dengan ni lah. So soalan tanya, reflektor kita tak pakai bateri. Okay, kita cuma reflect the light. Alright, tu yang terakhir. Kemudian ingat soalan 11 kita tak perlu nak pilih lah I choose apa benda, lepas tu nak buat dia punya conclusion semua, tak perlu. Sebab yang ni soalan modification. Awak memberi cadangan supaya memodifikasikan bahan tersebut, okay, mengikut kehendak soalan. Awak tak pilih pun. Kalau soalan 9 dan 10 barulah awak letak conclusion. Macam ni ada conclusion. Soalan 9 pun mana dia? Pun ada conclusion juga macam ni. So soalan 11 tak perlu conclusion. Awak tengok ada cukup minimum 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu reason pula cukup 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup, memadai memadai. Kena nak buat lebih tu, pastikan yang awal awak letak tu yang terbaik. Okay, susun yang terbaik dulu sebelum yang kurang, yang awak kurang confident tu letak di bawah. Okey, itu sahaja. Oh sorry, ada lagi satu rupanya soalan di pengiraan 11. Point 4 menunjukkan satu sinar cahaya merambat ke dalam intan. Sudut genting, okey, critical angle 24. So C 24 degrees. X is the incident angle. Ni X ya. Sudut 7. Ni apa? Ni normal line. Okey, dia bagi nilai C, mesti ada sebab. Explain what will happen to the light ray at point B if X equals to 20. X ni apa? X tu incident angle. So I 20 tapi C 24. Dalam kes ni bila kita bandingkan, kita dapati I lebih kecil dari C. Bila I lebih kecil daripada C, apa berlaku? Jawapannya refraction, pembiasan biasa. So if you were to sketch, apa yang berlaku dekat sini adalah, okay, diamond tumpat ke kurang tumpat menjauhi. So cahaya akan keluar macam tu. Okay, terbias keluar. Ni untuk soalan 1 lah. Soalan tak suruh pun saya cuma tunjukkan saja. Alright, ini untuk soalan 1. Soalan 2, kalau nilai X awak, which is your I value, equals to 30, your C is 24. So apa jadi? This time around your I value lebih besar dari C. Apa berlaku? Total internal reflection. Eja yang ni saya pakai short form, saya nak ringkaskan. So awak eja lah, total internal reflection, pantulan dalam penuh. Kalau awak nak lukis, dia akan terpantul semula di dalam diamond. Ini saya padam, saya terlebih pula dah. Saya nak buat lurus terlebih. Okay, padam balik. Okey, kalau awak kena lukis, awak lukislah macam ni sampai situ je, dengan sudut yang sama X. Sebab nama pun pantulan, maka sudut 7 sama dengan sudut pantulan. Kalau dia bagi nilai, bolehlah awak tulis tu 30-30. Okey, itu sahaja untuk Selangor Kertas 2 set 1. Jumpa lagi dalam video-video yang seterusnya. Terima kasih. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye-bye.